Assalamualaikum, saya Nur Sarah Izzati binti Ja'faruddin, bernombor kad matrik D2010-1092-803 dan mengambil jurusan Ekonomi Kewangan Islam. Pada hari ini, saya akan membentangkan sebuah tajuk iaitu kepentingan penjagaan diri dalam mempengaruhi kesihatan tubuh. Adakah anda tahu bahawa proses penjagaan diri begitu penting kepada setiap individu? Namun, sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita kenali dahulu apakah itu maksud penjagaan diri. Penjagaan diri adalah keupayaan individu menangani isu-isu diri dengan langkah yang proaktif yang berkaitan dengan kesihatan jasmani. Seperti mana yang telah saya paparkan, terdapat beberapa pembahagian utama dalam aspek penjagaan diri, iaitu yang pertama adalah dari sudut pemakanan, yang kedua adalah dari sudut kebersihan, yang ketiga adalah dari sudut kerohanian, dan akhir sekali adalah dari sudut kecergasan fizikal. Jika anda ingin ketahui bagaimana empat aspek tersebut mampu mempengaruhi kesihatan tubuh, ayuh ikuti saya untuk kupasan selanjutnya. Seperti mana yang kita ketahui, pemakanan seimbang diperlukan oleh setiap lapisan golongan umur. Pemakanan yang seimbang bermaksud jumlah makanan yang diambil oleh seseorang individu mengikut diet keperluan yang diperlukan oleh tubuh badan. Hal ini kerana jika kita makan sikit, kita akan menjadi malnutrisi, iaitu kekurangan zat makanan. Tetapi jika terlebih, ia akan menjurus kepada kegemukan atau dikenali sebagai obesiti. Buat pengetahuan anda, piramid makanan sudah ditambah baik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bahagian pemakanan. Terdapat sedikit perbezaan antara piramid makanan dahulu dan kini, iaitu perubahan kedudukan bagi vitamin dan juga karbohidrat. Kita dapat lihat di sini bahawa vitamin seperti sayuran hijau dan buah-buahan wajar diambil paling banyak kerana vitamin mampu membantu pertumbuhan sel-sel baharu kulit. Yang kedua, karbohidrat seperti nasi dan roti mampu membantu untuk memberikan tenaga kepada seseorang individu. Yang ketiga adalah protein seperti ikan dan daging diambil dengan kuantiti yang sedikit, dan yang di puncak sekali adalah minyak yang wajar diambil dalam kuantiti yang paling sedikit kerana mampu untuk meningkatkan kadar lemak dalam badan seseorang individu. Di sebelahnya, anda boleh lihat sebiji pinggan yang digunakan untuk mengaplikasikan konsep suku-suku separuh, iaitu suku kepada sumber nutrien seperti ikan, suku kepada karbohidrat seperti nasi, dan separuh kepada sumber vitamin seperti buah dan sayuran. Dengan langkah ini, individu mampu memperolehi gizi secara seimbang. Kita juga jangan lupa untuk minum sebanyak 7 hingga 8 gelas cawan air putih sehari. Seterusnya, kita beralih kepada pemakanan sunnah, terutamanya buat masyarakat Islam. Makanan-makanan sunnah seperti madu, susu kambing, minyak zaitun yang diambil secara sedikit tetapi berpanjangan mampu membantu meningkatkan imunisasi sistem dalaman. Elakkan daripada mengambil makanan manis dan tidak berkhasiat seperti donat, makanan ringan, pizza dan burger dalam kuantiti yang banyak. Minuman bergas juga, misalnya Pepsi, Coca-Cola, wajar dielakkan kerana mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi dan mampu menimbulkan penyakit berbahaya. Makanan yang baik mestilah dalam keadaan yang bersih kerana ia akan menjadi darah daging kepada manusia dan mempengaruhi tubuh badan kita.
Sekarang kita lihat pula impak negatif yang bakal diterima oleh seseorang individu jika mereka tidak mengamalkan pemakanan secara seimbang. Adakah anda pernah dengar penyakit 3 serangkai? Penyakit tersebut adalah darah tinggi, kolesterol dan diabetes. Penyakit-penyakit ini wujud disebabkan oleh pengambilan sumber minyak dan gula yang begitu tinggi. Bahkan, menurut kajian yang dijalankan, rakyat Malaysia rata-ratanya menghidap penyakit jantung disebabkan oleh saluran jantung tersebut tersumbat dengan dipenuhi dengan lemak tepung. Untuk pengetahuan anda, pengambilan bahan makanan tambahan yang viral di media sosial yang tidak mempunyai kelulusan KKM juga mampu mendatangkan kesan buruk kepada anda, seperti masalah buah pinggang disebabkan keinginan untuk putih dan kurus dengan kadar yang begitu cepat. Bak kata pepatah Inggeris, you are what you eat. Oleh itu, pengambilan makanan yang seimbang begitu penting untuk menghindari daripada penyakit berbahaya yang boleh membawa kepada kematian. Kini, saya beralih pula kepada aspek kebersihan. Sesuailah dengan pepatah Arab, syurgaku, rumahku. Hal ini kerana kebersihan bermula dari rumah. Dalam Islam juga menetapkan kepentingan kebersihan, iaitu kebersihan separuh daripada iman. Dengan keadaan memakai pakaian yang bersih dan harum, mampu untuk menjadikan masyarakat di sekeliling berasa selesa. Penampilan dari segi pemakaian yang bersih juga akan menunjukkan keterampilan dan menjadi contoh kepada individu lain. Selain itu, sejak kecil lagi kita sudah diterapkan dengan amalan menjaga kebersihan diri. Misalnya, mandi sebanyak 2 kali sehari, memotong kuku apabila sudah panjang dan memberus gigi sewaktu pagi dan sebelum tidur. Untuk pengetahuan anda, bagi membasuh tangan, terdapat beberapa langkah yang khusus, iaitu 9 langkah bagi membasuh tangan dengan betul. Hal ini penting bagi membasmi kuman secara keseluruhan, terutamanya sebelum makan. Seterusnya, kita melangkah pula kepada kawasan persekitaran. Kawasan persekitaran atau keadaan rumah yang tersusun dan kemas mampu mewujudkan suasana yang tenang. Apatah lagi sesudah pulang daripada tempat kerja. Amalan gotong royong membersihkan rumah wajar diperhatikan oleh sesebuah keluarga sebanyak sebulan sekali bagi mengekalkan kebersihan persekitaran dan mengelakkan daripada hama dan habuk yang menyebabkan penyakit kepada individu. Pada slide ini, anda akan dapat lihat kesan negatif yang diperoleh oleh seseorang individu yang tidak menjaga kebersihan diri. Penggunaan pakaian yang berulang kali, memakai pakaian yang masih lembap dan memakai pakaian yang tidak dibasuh dengan bersih menyebabkan berlakunya penyakit kulit yang serius seperti kudis buta, kayap, kegatalan dan kurap. Bak kata peribahasa, cegah sebelum kena. Pepatah ini ada benarnya kerana penyakit kulit sememangnya mengambil masa yang lama untuk kembali pulih kepada asal, terutamanya jika penyakit kulit tersebut serius dan tidak dirawat segera. Selain itu, anda dapat lihat nyamuk di gambar sebelah kerana tidak membersihkan kawasan rumah dengan baik, terutamanya kawasan tempat takungan air, misalnya pasu terbiar, botol kosong, bekas tadahan air dan sebagainya. Hal ini akan menjurus kepada peningkatan kes demam denggi seperti di negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Bahkan,
yang lebih teruk lagi, demam denggi berdarah yang sehingga kini masih belum ada penawarnya. Dan akhir sekali, anda berkemungkinan akan menghadapi cirit-birit sekiranya tidak membasuh tangan dengan betul disebabkan masih terdapat sisa kotoran di celah-celah kuku. Hal ini acap kali berlaku kepada kanak-kanak. Apatah lagi kotoran yang disebabkan oleh tanah akan memudahkan cacing pita untuk masuk ke dalam badan jika tangan tersebut tidak dicuci dengan betul. Penyakit sebegini juga tidak boleh dipandang remeh oleh kedua ibu bapa kerana penyakit tersebut mampu menjadi serius disebabkan penyakit ini akan menjurus kepada maut kerana tidak mengambil tindakan segera. Seterusnya, pada slide ini kita akan lihat pula kepada aspek kerohanian. Seperti mana yang kita ketahui, agama adalah fitrah manusia. Kerohanian mampu dikaitkan dengan unsur-unsur dalaman yang dipengaruhi oleh hati dan jiwa. Aspek kerohanian ini begitu penting kepada mental seseorang individu kerana ia akan mempengaruhi watak dan perilaku individu tersebut. Misalnya, tanpa kerohanian, pastinya membunuh sesama manusia adalah tidak salah. Tetapi, dengan adanya kerohanian, maka timbullah sifat kemanusiaan dan kasih sayang. Kerohanian pastinya melibatkan perilaku aktiviti-aktiviti spiritual, iaitu aktiviti yang mendekatkan seseorang individu dengan penciptanya, sama ada bagi agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Misalnya seperti solat bagi umat Islam dan penyembahan berhala bagi penganut ajaran lain. Aktiviti sebegini bukan sahaja penting untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, bahkan juga untuk membersihkan jiwa daripada anasir-anasir jahat dan buruk. Sebagai contoh, kegiatan rogol, menghisap dadah dan melakukan kecurian. Hal ini sememangnya ditegah oleh setiap agama. Maka, individu wajar mendalami ilmu agama bukan sahaja untuk mengisi masa lapang, bahkan juga untuk menghayati prinsip-prinsip dan nilai keagamaan yang perlu diterapkan terutamanya kepada masyarakat kini yang mudah terpesong dengan gejala sosial dan media massa. Dengan adanya kesungguhan dan kemantapan dari sudut kerohanian ini, maka mental dan pemikiran juga akan kukuh dan tidak mudah goyah. Kini, kita telusuri pula dalam aspek kecergasan fizikal. Seperti mana yang telah anda ketahui, kecergasan fizikal mampu membawa kepada keberhasilan yang positif terhadap tubuh badan. Namun, jika berlebihan, mampu membawa kepada kemudaratan. Maka melalui slide ini, kita akan kupas satu persatu mengenai kecergasan fizikal. Untuk menjadikan badan sentiasa cergas, individu wajar melakukan aktiviti senaman ringan seperti senaman tabata dan juga yoga. Hal ini kerana aktiviti tersebut mampu untuk membantu mengeluarkan peluh melalui liang-liang pori. Hal ini juga akan menjadikan badan supaya lebih bertenaga dan bersemangat. Remaja kini aktif dalam senaman angkat berat yang dilakukan di gym-gym di seluruh negara. Aktiviti senaman ini juga mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan
terutamanya jika aktiviti tersebut berlaku di dalam persekitaran perumahan kerana keadaan COVID yang mencegah masyarakat daripada beriadah di kawasan luar perumahan. Aktiviti kecergasan ini wajar dilakukan minimum sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu selama 30 minit seperti mana yang telah disyorkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Senaman ringan ini bukan sahaja mampu dilakukan oleh golongan warga emas tetapi juga oleh golongan kanak-kanak. Aktiviti sebegini mampu mempengaruhi mental dengan baik kerana mampu mewujudkan memori bersama keluarga, terutamanya jika melibatkan aktiviti berkumpulan seperti bermain bola sepak, bola jaring dan juga hoki. Walau bagaimanapun, terdapat juga aktiviti senaman atau sukan lain yang boleh kita lakukan seperti berenang, berbasikal atau hiking yang dikenali juga sebagai pendakian. Aktiviti sukan ini memerlukan pemakaian keselamatan yang sesuai bagi mengelakkan daripada berlakunya sebarang kecederaan, sama ada kecederaan berat maupun kecederaan ringan. Aktiviti sebegini juga memerlukan tempat khas seperti kolam renang dan juga trek berbasikal. Bahkan tanpa lokasi yang sesuai, aktiviti ini akan menimbulkan masalah kepada masyarakat umum seperti mana yang telah berlaku kepada aktiviti berbasikal beberapa bulan dahulu, iaitu aktiviti ini mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya. Oleh itu, tiada salahnya untuk melakukan aktiviti sukan tetapi mengikut cara dan kesesuaian tanpa mengganggu keselesaan individu lain. Kini, kita bergerak pula kepada kelebihan yang diperoleh apabila melakukan aktiviti kecergasan fizikal. Yang pertama, aktiviti seperti senaman angkat berat mampu untuk menguatkan jantung dan otot badan, terutama kepada mereka yang menginginkan bentuk badan yang ideal. Yang kedua, senaman juga mampu untuk mengeluarkan toksik dalam badan. Berbalik kepada perbincangan sebentar tadi, sistem perkumuhan melalui liang-liang pori berlaku apabila kita bersenam. Seterusnya, individu akan dapat tidur lebih nyenyak apabila melakukan aktiviti senaman. Bahkan sekaligus membantu mengurangkan lemak-lemak tepung yang berada dalam badan yang menyebabkan berlakunya penyakit jantung tersumbat. Bahkan, aktiviti senaman juga mampu untuk meningkatkan metabolisme badan seseorang individu, sama ada individu tersebut wanita maupun lelaki. Kesimpulannya, penjagaan diri begitu penting untuk memastikan seseorang individu kekal sihat dan kuat. Masa begitu menceburui kita, maka jadikanlah kata-kata badan sihat, otak cergas sebagai panduan hidup anda. Itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum.